Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu sekali lagi di ruangan udara, ruangan media sosial iaitu Facebook, live Facebook, yang mana pagi ini kita akan sambung kembali bacaan pada ayat yang seterusnya iaitu masih lagi dalam surah Ali Imran, muka surat 63, sambungan bacaan ayat yang seterusnya iaitu ayat 104 sehingga 108. Sekali lagi, pagi ini kita akan sambung pula pada ayat 104 sehingga 108, muka surat 63 lah. Baik. Jadi sebelum tu saya ingin memohon maaf kerana live kita lambat sikit ni. Kalau ikut tu lepas subuh tadi pukul 7 kan. Selalunya lepas subuh pukul 7, lebih kurang pukul 7 lah. Tapi memandangkan tadi ada sedikit urusan lain, jadi terpaksa lewat sikit lah, tangguh lewat sikit. Baik, yang mana yang tuan-tuan dan puan sedang bekerja tu, saya ucapkan selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Patuhilah undang-undang jalan raya agar kita sentiasa dalam keadaan selamat, insya-Allah. Baik, sekali lagi kita akan baca pagi ini ayat 104 sehingga 108. Kemudian lepas pada tu kita akan bincang lah, ataupun kita akan bedah tajwid ayat yang kita baca tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk makluman, jadi kelas kita untuk Iqra' malam ni tak ada lah. Jadi kelas Iqra' malam ni tak ada sebab malam ni saya ada live untuk program tuition UPKK. Malam ni saya live tuition UPKK iaitu pelajaran sirah lah, khusus untuk belajar kafar. Yang mana yang berminat tu, yang mana anak-anak yang sedang mengaji kafar tu, yang akan mengambil peperiksaan UPKK tu, bolehlah join sekali. Saya akan live di page Taman-Taman Syurga lah. Baik, insya-Allah. Page tersebut nama dia Taman-Taman Syurga. Live malam ni lah, insya-Allah. Jadi malam ni kelas Iqra' tak ada lah. Kelas ulang kaji Iqra' tak ada, insya-Allah. Petang ni kelas ulang kaji buku tahsin. Buku tahsin tajwid ada, insya-Allah. Insya-Allah. Ulang kaji berkaitan makhraj dan juga sifat huruf. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan majlis ilmu pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang sedang melihat live ini, minta tolong share lah. Minta tolong share sebab ramai lagi yang di luar sana yang masih belum mengetahui page kita ni, page terbaru saya ni, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim.
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Jadi seperti biasa kita mulakan bacaan kita pada pagi ini dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita tengok, kita semak ayat 104 sehingga 108 muka surat 63 insya-Allah. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Baik, ulang sekali lagi. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وما الله يريد ظلما للعالمين. Baik, kita ulang lagi dah. Mula ayat 104, bermula daripada ayat 104 muka surat 63 surah Ali Imran, insya-Allah. Okay, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Baik, ulang sekali lagi. Ayat 104 sehingga 108. Ayat 104 sehingga 108 muka surat 63. Muka surat 63 surah Ali Imran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai kita membaca ayat 104 sehinggalah 108, muka surat 63, surah Ali Imran. Sebanyak 3 kali kita ulang, insyaAllah. Kemudian kita tengoklah sedikit sebanyak cara bacaan ataupun hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Baik, pertama sekali, pastikan lam sukun tu jelas makhraj dia. Makhraj lam jelas, iaitu hujung lidah dengan liling keras. Wal, jelaskan lam tu. Jangan takum, tak mau lah. Jangan bagi ada suara yang lebih. Wal, jelaskan makhraj lam. Pastikan kita tahu makhraj tu. Janganlah kita baca Quran tapi kita makhraj pun kita tak tahu lah. Apatah lagi sifat. Sifat pun kena tahu, makhraj kena tahu, supaya apa? Supaya kita tidak tersalah menyebut sesuatu huruf tu. Dan supaya kita boleh membezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Okey. Wal takum nun kosong ni kita panggil nun mati lah. Nun kosong, nun yang tidak ada baris bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah. Idgham maknanya memasukkan ma'a tu serta ghunnah tu dengung. Jadi masukkan serta dengung. Di sini kita kena masukkan nun mati ni, bunyi dia tu masukkan ke dalam mim serta dengung di hidung kita 2 harakah. Cara bacaan dia kita kena rapatkan mulut, rapatkan bibir. Wal takum, dengung, pastikan ada dengung di hidung kita 2 harakah. Baik, di sini juga dipanggil idgham kamil, iaitu memasukkan secara sempurna. Macam mana tu? Iaitu kita masukkan makhraj dan ifad masukkan ke dalam dimaksudkan dengan kamil. Idgham kamil iaitu memasukkan secara sempurna. Dari segi sifat, makhraj, semuanya masuk ke dalam mim. Baik. Kemudian kat sini pun nun kosong juga, nun mati juga, bertemu dengan kaf. Hukum dia adalah ikhfa hakiki. Ikhfa tu maknanya sembunyikan. Ikhfa tu sembunyikan, jadi ini kita sembunyikan nun mati tu, nun kosong itu di sisi kaf, bukan di dalam. Kalau di dalam tu dipanggil idgham. Kalau ikhfa ni sembunyi di sisi dia, di sisi kaf. Minkum. Jadi kalau dalam kitab tajwid disebut bahawa ikhfa ini adalah bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar min, jelaskan nun. Kalau idgham tak bunyi terus nun sebab masuk dalam kaf. Nak di sini ikhfa bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Jadi itu lidah kita tergantung. Minkum lidah kita tu tergantung. Dengung 2 harakah lah. Ikhfa pun dengung juga 2 harakah. Hidung kita, sebab di hidung ni tempat dengung lah. Okey. Minkum mim sukun bertemu dengan hamzah. Baik, di sini dipanggil izhar syafawi, bahagian mim mati. Sebab dalam tajwid ni ada bahagian nun mati, ada bahagian mim mati. Baik, yang ni adalah mim mati, mim sukun bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah izhar halqi. Izhar tu kena jelaskan, maksud dia. Jelaskan. Halqi tu halqum lah, sebab hamzah ni tempat keluar dia halqum. Astaghfirullahalazim. Izhar syafawi. Izhar syafawi lah, bukan izhar halqi. Astaghfirullahalazim. Bahagian mim mati. Kalau bahagian nun mati barulah izhar halqi. Tapi di sini mim sukun bertemu dengan hamzah maknanya izhar syafawi. Izhar tu kita kena jelaskan, jelaskan bunyi mim ni. Iaitu rapatkan bibir sekejap. Rapat sekejap. Minkum
minkum kemudian mim syaddah hukum dia wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah wajib kita ada dengung 2 harakah. Cara bacaan dia rapatkan bibir dan dengung di hidung kita 2 harakah. Minkum matui dhammatain 99 bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maknanya masukkan serta dengung. Masukkan bunyi tanwin 99 ke dalam ya. Masukkan bunyi tanwin 99 ke dalam ya serta dengung di hidung 2 harakah. Bunyi dia macam mana? Matui. Bunyi dia macam tu lah. Baik. Dengung di hidung 2 harakah. Kemudian yad'u, dal sukun berada di tengah, dipanggil qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalah tu maksud dia pantulan. Sughra tu maksud dia kecil. Maknanya dal itu dipantulkan, bunyi dia tu secara perlahan. Yad'u. Makhraj dal iaitu hujung lidah, belakang gigi kacip atas. Tu makhraj dal. Yad'u, 2 harakah mad asli, iaitu waw mad sebelumnya ada dhammah. Yad'u, kemudian huruf ain makhraj ada di tengah halqum, satu tempat dengan ha pedas. Yad'u nailal. Makhraj nun hujung lidah dengan leleng keras. Ilal. Kat sini ilal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah nah. Jelaskan lam sukun tersebut. Macam mana nak kenal alif lam qamariyah, iaitu selepas hamzah wasal ada lam sukun. Tu nak cara nak kenal alif lam qamariyah ataupun nama dia izhar qamari. Wajib jelaskan lam tersebut. Ilal. Lidah tu kena pacak. Lidah tu kena naik, hujung lidah tu tekan pada langit. Ilal khair. Kha huruf isti'ala. Salah satu huruf isti'ala iaitu terangkat pangkal lidah. Bila kita baca saja huruf isti'ala, pangkal lidah kita terangkat yang menyebabkan sebutan hurufnya ada tebal. Khair. Makhraj ada di hujung halqum lah. Khair. Di sini ya sukun sebelumnya baris atas dipanggil lin, bacaan lin. Maksudnya lembut. Bacaan kat situ kena lembut. Khairi wa ya ra kasrah, ra nipis ataupun ra tarqiq. Ra yang dibaca dengan nipis. Macam mana cara nak baca? Iaitu rahang bawah mulut kita ni kena lebarkan. Ri ataupun senyumlah. Khairi wa ya. Kemudian ya hamzah di pangkal halqum. Wa ya'muru. Mim dengan ra kena muncul bibir mengisyaratkan baris dhammah. Muru, ra baris dhammah, ra tebal, ra tafkhim. Kemudian ru 2 harakah mad asli, iaitu waw sebelumnya dhammah. Nabil ma'ruf. Nabil. Bil, alif lam qamariyah. Jelaskan lam sukun tersebut. Bil ma'ru, huruf ain tengah hukum. Ma'ru, ra dhammah, ra tebal, ru 2 harakah mad asli. Fi wayan, fi makhraj fa iaitu hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah. Fi bil ma'rufi wayanhau. Nun sukun bertemu dengan ha simpul, hukum dia izhar halqi. Jelaskan nun sukun tersebut. Yanhau wa yanhau. Lin. Bacaan lin. Iaitu waw sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lin. Hau lembut lah. Wa yanhau na'anil. Anil huruf ain tengah hukum. Anil alif lam qamariyah, jelaskan lam. Anil munkar. Nun sukun, nun mati, nun kosong bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki dengung 2 harakah. Munkar. Di sini ra tebal, iaitu ra yang diwaqafkan. Ra yang mati disebabkan waqaf, kemudian sebelum dia ada baris atas. Dipanggil ra tebal. Munkar. Jangan baca munkar, jangan senyum. Kena lebarkan, kena tebalkan.
Munkar, kar. Kemudian ada tanda jim kecil, harus kita waqaf. Maksudnya harus kita waqaf. Seterusnya, wa ulah. U ni pendek. U ni baca pendek. Sebab apa? Sebab waw bulatan kecil atas dia tu bukan waw mat. Di situ dipanggil harfu ziyadah. Huruf tambahan. Maka diabaikan. Ketika wasal ataupun ketika waqaf diabaikan. Jangan baca. Jadi kat sini baca pendek lah. Wa ulah. La tu panjang lah. La tu kena panjang. Di situ mak wajib. Mak wajib muttasil. Bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Wa ulah. Panjang 4 ataupun 5 harakah. Wa ulaika humul humul alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Wa ulaika humul muflihun. Huruf fa ni dia ada sifat hams. Salah satu sifat yang ada pada fa hams, iaitu terlepas nafas, terlepas udara. Muflihun. Ha pedas tengah halkum. Hun 24 ataupun 6 harakah mad arid li sukun. 24 ataupun 6 harakah mad arid sukun. Macam mana nak kena mad arid sukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir sebelum dia ada huruf mat. Di sini kita waqaf pada nun sebelum dia ada waw mat. Itu cara nak kena dah. Ayat seterusnya, ayat 105. Wala tankunu. Wala, la 2 harakah mat asli. Tankunu, taku, ku 2 harakah mat asli. Nu 2 harakah mat asli. Kemudian ada harfuz ziyadah, alif bulatan kecil. Kalladhi, kaf dibaca dengan nipis. Antara sifat kaf adalah istifal. Itu merendah pangkal lidah. Maka sebutan kaf menjadi nipis. Kalladhi, alif lam syamsyah, termasuk dalam lam syamsyah. Kalladhi, dhi 2 harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah. Natafarraqu, farra, ra syaddah kena tekan. Setiap huruf yang ada syaddah, kena bacaan dia kena tekan. Kemudian ra fathah, ra tebal. Natafarraqu, huruf qaf tebal, salah satu huruf isti'la. Qu, tempat dia, makhraj dia di pangkal lidah. Dan dia bersifat isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah ketika menyebut qaf. Ya tafarraqu, ra tafkhim, ra tebal. Qu 2 harakah mat asli. Kemudian alif bulatan kecil, harfuz ziyadah. Okey, seterusnya wakhtalafu, abaikan ataupun gugurkan bacaan hamzah wasal tu. Sebab hamzah wasal berada di tengah, maka gugurkan. Jangan baca wa'akh, jangan baca wa'ikh, jangan baca wa'ukh, baca wakh, terus masuk kepada kha sukun. Dan kha tu jelaskan apa ni sifat dia, antara dia rakhawah, terlepas nafas. Maknanya sebutan kha itu mengalir, suara kha itu panjang sikit. Wakhtalafu, dan tempat dia di hujung halkum, satu tempat dengan ghain. Dan kha juga huruf isti'la yang dibaca dengan tebal. Wakhtalafu, fu 2 harakah mat asli. Kemudian ada harfuz ziyadah. Alif bulatan kecil tu harfuz ziyadah. Okey. Kemudian kemudian mim, nun mati bertemu dengan ba. Iklab lah, hukum dia iklab. Nun mati bertemu dengan ba, hukum dia iklab. Iaitu iklab ni maknanya tukarkan sebutan nun mati atau tanwin kepada sebutan mim. Sebab itulah bila kita baca, kita kena rapatkan bibir. Bibir secara ringan lah, rapat tu secara ringan. Dan dengung di hidung 2 harakah. Tu. Min ba'di ma, ba' huruf ain tengah halkum, bukan ba'. Ramai yang kadang-kadang ain tu tak tekan. Bila baca tu tak tekan, kena tekan lah. Min ba'di ma ja, ma 2 harakah mat asli. Ja panjang, mat wajib mutasil.
bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Tu cara nak kenal dah. Ja'ahumul humul alif lam qamalah. Bayyinat, tekan pada ya ada syaddah. Bayyinat, berhenti, waqaf dengan 2 fa ataupun 6 harakah mat arid disukun . Okey. Kemudian waqaf jim kecil harus diwaqafkan, boleh diwaqafkan. Bayyinat, bila ta itu kita waqaf dia jadi sukun, maka kita kena jelaskan sifat hams yang ada pada ta. Dan seterusnya wa'ula, sama lah macam tadi. U ni pendek kerana harfu ziyadah bukan huruf waw mat. Ula, la panjang, mat wajib muttasil, bertemu huruf alif mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Ulaika lahum adha, mim sukun bertemu dengan ain, izhar syafawi, jelaskan mim sukun. Lahum adha, ain tengah hukum, za, huruf zal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kacip atas sentuh hujung lidah tersebut. Adha, pastikan kita boleh beza di antara zal dengan zai. Zai dia lain, makhraj dia lain, sifat dia pun lain. Jadi zal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Adha, za 2 harakah mat asli. Adzabun azim, bun. Jelaskan dhammatain 69 ni kerana bertemu dengan ain. Hukum dia izhar halqi . Jelaskan tanwin tersebut. Adzabun azim, dha tebal. Makhraj dia sama macam zal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Dha juga huruf isti'la, terangkat pangkal lidah, dan dia juga bersifat dengan itba', merapat tengah lidah dengan lidah keras, menyebabkan sebutan dia jadi tebal. Azim, 24 ataupun 6 harakah mat arid al-sukun. Ayat seterusnya, yauma waw sukun sebelumnya baris atas dipanggil lin, bacaan lin, lembut. Yauma ba sukun berada di tengah qalqalah surah, pantulan yang kecil, iaitu pantulkan huruf ba itu secara perlahan. Yauma yaddu wujuh, tekan pada dad kerana ada syaddah. Dan huruf dad itu pastikan makhraj dia kita tahu, iaitu di sepanjang tepi lidah kita. Sepanjang tepi lidah kita, kiri atau kanan, bermula daripada pangkal lidah ke hujung lidah, tempat makhraj lam tu, sepanjang tepi lidah itu, dia angkat lidah itu dan dirapatkan ke beberapa batang gigi geraham atas, kanan atau kiri. Sebab itulah bila kita baca huruf dad, mulut lidah kita ke tepi, maka mulut kita pun jadi jahirat sikit lah. Yauma tabyaddu wujuh, tebal huruf dad tebal. Salah satu sifat dia isti'la, itba', semua tu sifat dia lah. Banyak lagi lah. Itu antara ada tebal. Yauma tabyaddu wujuh 2 harakah mat asli. Wujuhun, dah tanwin 99, dhammatain bertemu waw idgham ma'al ghunnah. Masukkan tanwin itu ke dalam waw serta dengung 2 harakah. Wujuhun, watas sin, jelaskan sifat safir, sifat desiran, desiran yang ada pada sin. Watas waddu wujuh, waddu tekan pada dal ada syaddah, makhraj dal hujung lidah belakang gigi kacip atas, tekan itu dal. Waddu wujuh, waqaf 24 ataupun 6 harakah mat mat arid disukun. Seterusnya, fa'ammal ladzi, tu fa'amma, mim syaddah wajib al-ghunnah, dengung 2 harakah, rapatkan bibir. Fa'ammal ladzi, malladzi alif lam syamsyah, dhi 2 harakah mat asli. Nas, huruf sin, sin sukun, jelaskan sifat safir desiran. Dan hamzah wasal tu gugurkan, jangan baca.
Alhamdulillah. فأما الذين ودت tekan pada dal ada syaddah dan ta mati itu jelaskan sifat safir. Waddat jelaskan sifat safir. wujuhuhum wujuh dua harakah asli. Huhum an kafartum, huhum mim sukun bertemu dengan hamzah, jelaskan mim sukun tersebut. Di sini izhar syafawi. Wujuhuhum an kafartum, akafar ra sukun bertemu sebelum dia ada fathah. Dipanggil ra tebal. Far kafar tebal. An kafartum mim mati, mim kosong bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi, bahagian mim mati, iaitu sembunyikan mim di sisi ba. Cara bacaan dia sama macam iklab, iaitu rapatkan bibir secara ringan. Kafartum, kena dengung lah. Kalau ikhfa syafawi kena ada dengung. Kafartum ba'da ima, i dua harakah mad badal. I mak badal dua harakah. Dua harakah. Imanikum. Ma dua harakah mak asli. Imanikum. Nikum. Baik. Kum fadhu. Mim sukun bertemu dengan fa. Izhar syafawi. Jelaskan mim sukun tersebut. Fadhuqu. Dhu dua harakah mak asli. Qul. Di sini terus masuk kepada lam sukun sebab kat sini kita nak sambung dengan kalimah azab, maka kita kena terus masuk. Fadhuqul, qul alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Fadhuqul adza ain tengah hukum, za dua harakah mak asli. Azab bima dua harakah mak asli. Kuntum takfurun. Nun mati, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki sembunyikan bunyi nun di sisi ta. Dengung dua harakah. Kuntum mim sukun bertemu dengan ta, ikhfa izhar syafawi. Jelaskan mim sukun tersebut. Rapatkan bibir sekejap. Kuntum takfurun. Kaf itu apabila dia sukun berada di tengah, maka kita kena jelaskan sifat hams, iaitu terlepas nafas yang ada pada kaf. Takfurun, jangan lantun dia. Taka, yang tu bukan qalqalah Kaf bukan huruf qalqalah, jadi jangan lantun dia. Kena lepaskan nafas. Takfurun. Ra dhammah, ra tebal, run 24 ataupun 6 harakah, mad arid disukun. Okey, ayat seterusnya 107. Okey. Wa ammal ladzi, mim syaddah wajib al-ghannah dengan 2 harakah. Alladzi tu alif lam syamsyah. Baik. Dzi 2 harakah mad asli. Nab ba sukun, jangan lupa qalqalah sughra, pantulkan ba itu secara perlahan. Nab yaddat. Baik. Huruf dad tu tebal rapatkan tepi lidah tu ke gigi gerham, atas kanan atau kiri. Wa ammal ladzina yaddat. Kemudian ta sukun, jelaskan sifat hams yang ada pada ta. Yaddat wujuhuhum. Wujuh 2 harakah mak asli. Huhum fafi. Mim sukun bertemu dengan fa. Izhar syafawi izhar syafawi. Jelaskan mim sukun tersebut. Rapatkan bibir sekejap Wujuhuhum fafi rahmatillah. Fafi fa. Pastikan ada sifat hams, terlepas nafas. Fafi 2 harakah mad asli. Rahmatillah, ra tebal, ra fathah, ra tebal, tafkhim. Kemudian ha pedas tengah hukum.
Pastikan bunyi dia di tengah halkum. Rahmatillah. Lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah. Rahmatillah. Lafaz Allah ketika wasal 2 harakah sahaja. Rahmatillahi hum fiha. Hum fi. Mim sukun bertemu dengan fa. Izhar syafawi. Jelaskan mim sukun. Fafi rahmatillahi hum fiha. Fi 2 harakah mat asli. Ha 2 harakah mat asli. Khalidun. Kha 2 harakah mat asli. Lidun 24 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Tilka til lam sukun, jelaskan makhraj dah. Tilka ayat 2 harakah mad badal bertemunya hamzah dengan huruf mad di awal kalimah. Ayatullah ya 2 harakah mad asli. Tullah lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca tebal kerana sebelumnya ada dhammah. Tilka ayatullahi natluha. Nun ta sukun jelaskan sifat hams. Natluha lu 2 harakah mat asli. Ha mat asli 2 harakah. Alif sebelumnya fathah. Alaika bil. Alai rafa'ain tengah hukum. Alai ya sukun sebelumnya fathah. Lin bacaan lin lembut. Alaika bil haqqa. Bil haqqa. Jelaskan lam sukun. Haqqa. Haqqa. Di sini dipanggil qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Iaitu kita waqaf pada qaf. Huruf qalqalah dan di atasnya ada syaddah. Jadi sebelum kita lantun tu kita tahan sebentar. Sekadar 2 harakah. Bil haqqa. Baik. Kemudian tanda waqaf qaf lam ya, maknanya waqaf itu lebih diutamakan. Dan yang terakhir wa mallah. Wa mallah. Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada fathah. Wa mallah, lafaz Allah 2 harakah. Lafaz Allah 2 harakah. Dan lam yang kedua tebal. Wa mallahu yuri. Yuri. Ri ra kasrah ra nipis, ra tarqiq lebarkan raham bawah. Yuri 2 harakah mat asli. Yuridu zulmal. Zulmal. Zul jelaskan lam. Dha tebal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Zulmal. Mal. Fathatain tidak selari bertemu dengan lam. Idgham. Idgham bila gunah. Masukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Tanpa dengung. Zulmal lil jelaskan lam sukun. Lil alamin. 2 harakah mat asli. Lamin. Min 24 ataupun 6 harakah mat arid disukun. Baik. Alhamdulillah, kita ulang sekali ni. Kita ulang sekali. Kita baca, kita ulang sekali. Okey, sebentar lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatin yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah telah pun selesai bacaan kita hari ini, iaitu ayat 104 sehinggalah 108, muka surat 63 lah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadikan hari-hari kita, khususnya di waktu kita lockdown ni ataupun PKP ni, kita habiskan masa kita tu dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan masa tu menjadi berkat. Kita habis masa dengan baca Quran, daripada kita buat benda-benda yang kadang-kadang tak memberi manfaat. Jadi baik kita baca Quran. Yang masih tak erti baca Quran, carilah kelas-kelas Quran, sama ada kelas asas, baik kelas asas maupun kelas Quran. Jadi belajarlah daripada asas, mula daripada Iqra. InsyaAllah kalau kita mengaji daripada Iqra, kita naik Quran, jadi tak susah sangat. Sebab kita yang asas tu kita dah erti. Tapi kalau kita daripada kosong terus baca Quran, memang susah sikit. Baik, apa-apa pun kita belajarlah. Bila kita belajar salah dalam belajar, tak dikira dosa lah. Contohnya kita baca salah, maka tak dikira salah, tak kira dosa dalam pembelajaran. Tapi kalau kita duk baca seorang-seorang, panjang pendek pun terabak, hukum tajwid terabak, semua terabak, fakhraj, sifat semua tak betul, maka kita tanggung sendirilah. Kita tanggung sendiri. Sebab mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan, hukum dia fardu ain. Wajib tiap-tiap orang tu baca Quran dengan hukum tajwid. Dia bukan boleh baca ikut dan tu. Jadi pastikan kita carilah guru-guru Quran, sama ada offline ataupun online. Tapi buat masa sekarang kena cari online lah. Sebab kita semua dilarang keluar lah. Dilarang berkumpul kerana sekarang ni COVID masih banyak lagi lah, masih meningkat lagi. Kes pun 7,000 lebih lagi. Baik, jadi itulah, sama-samalah kita habiskan masa kita dengan baca Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kita semua, dan kita semua dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran, insya-Allah. Baik, jadi minta tolong share live yang kita buat ni, sebab ramai lagi yang belum mengetahui live kita. Baik, jadi itulah, pakatlah ramai-ramai jom follow Facebook page Kelas Quran Tajwid dan YouTube channel Kelas Quran Tajwid. Dan jika ada sebarang soalan, boleh terus
bertanya di ruangan komen. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Dan ataupun nak WhatsApp saya pun boleh, ada nombor WhatsApp 013 463 4613 lah. Dan jika tuan-tuan perempuan yang ada lebihan rezeki yang nak bagi sumbangan, boleh masukkan ke dalam MyBank saya lah, Muhammad Syafiee 1521, nombor akaun 152189269714. Dan jika ada yang nak buat wakaf, yang mana wakaf saya ingin membeli mikrofon wirelessnya untuk live pengajian tajwid dan juga Iqra menggunakan telefon. Yang mana ada yang nak wakaf tu boleh WhatsApp saya ataupun terus masuk ke dalam SSC lah. InsyaAllah mudah-mudahan setiap kali saya gunakan mic tersebut, tuan yang wakaf itu akan mengalir pahala kepada dia lah. Contoh dia macam mic yang saya guna ni diwakafkan oleh seorang hamba Allah baru kemarin sampai, dan saya guna ni mic yang digunakan, yang saya guna ni mic yang diwakaf dah ni. Jadi setiap kali saya guna mengajar Quran tu akan mengalir pahala kepada tuan yang wakaf tersebut. Jadi pakat-pakatlah rebut peluang ni. Kita berkongsi pahala lah. Sebab kita tak tahu lah, kita nak masuk syurga nanti, kita tak tahu dengan amalan apakah yang masuk syurga lah. Jadi kita perbagaikan amalan kita lah, antaranya wakaf, sedekah lah, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu live kita pada pagi ini. InsyaAllah petang nanti ada lagi satu live, iaitu bimbing ulang kaji lah buku tahsin tajwid, insyaAllah. Dan sekali lagi saya nak info makluman, malam nanti live untuk Iqra tidak ada, kerana saya akan live di Facebook, di halaman yang lain dalam program tuition UPKK, itu pelajaran sirah, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya lah. Baik, jadi kita sudahi dengan doa. Baik, kita tadah tangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sekadar itu dulu. Baik, jadi saya sudahi live kita pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.